Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhazman Syairah binti Mat Adin, nombor matrik C21A2439. Hari ini saya akan terangkan maksud jenayah. Jenayah bermaksud satu perbuatan yang menyalahi atau melanggar undang-undang yang wujud di sesuatu tempat atau negara. Konsep jenayah agak berbeza antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain, terutamanya dari segi perbezaan agama, adat rasam, ideologi dan budaya. Selain itu juga terdapat satu persamaan di seluruh dunia tentang konsep jenayah, iaitu semua negara bersetuju bahawa kejahatan-kejahatan seperti mencuri, merompak, menculik, menggedar-gedar dan membunuh merupakan satu jenayah. Seterusnya, jenayah juga dikenali sebagai jarimah, iaitu sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh syarak serta menunjukkan sesuatu perbuatan yang berdosa dan keji. Bagi permasalahan kajian ini, kami telah mengenal pasti beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes jenayah di Malaysia. Antaranya ialah faktor kurang didikan agama kerana tidak diterapkan dan dihantar ke kelas agama sejak kecil lagi. Selain itu, faktor kos sara hidup yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat menampung perbelanjaan. Seterusnya, faktor pengaruh media massa yang menyiarkan iklan-iklan yang tidak ditapis menyebabkan golongan remaja mudah terpengaruh dengan perlakuan negatif. Selain itu, faktor pengaruh rakan sebaya juga menyebabkan golongan remaja mudah terpengaruh dalam kes jenayah. Selain itu, faktor kelemahan penguatkuasaan undang-undang menyebabkan kes jenayah semakin hari semakin meningkat. Seterusnya ialah faktor persekararan tempat tinggal yang tidak selesa menyebabkan masyarakat melakukan kes jenayah untuk hidup selesa. Kami telah melakukan kajian bagi tugasan falsafah dan isu semasa untuk mengenal pasti tentang kadar jenayah di Malaysia. Melalui kajian ini, kami dapat memenuhi objektif berikut. Yang pertama ialah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes jenayah di Malaysia. Dan yang kedua ialah cadangan dan langkah-langkah membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Saya telah menemui beberapa unsur falsafah dalam kerja ini, iaitu daripada Wan Muhammad Wan Nordin pada tahun 2019. Beliau menyatakan bahawasanya pendidikan untuk membentuk kepribadian kemanusiaan. Pendidikan juga melibatkan insan sebagai penerima dan pembina ilmu, dan pendidikan berkait rapat dengan metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Maksud pendidikan untuk membentuk kepribadian kemanusiaan ini, pendidikan itu bukan sahaja untuk memupuk perpaduan, untuk meningkatkan kemahiran ataupun berketerampilan cantik, malah pendidikan ini memerlukan seseorang itu menjadi seorang pembangunan model insan yang baik dalam masyarakat. Dan juga pendidikan melibatkan insan sebagai penerima dan pembina ilmu itu, mereka boleh menjadi seorang penerima ilmu yang sangat baik ataupun boleh menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat yang lain, seperti nilai-nilai mudi yang baik, tidak melakukan jenayah dan sebagainya. Unsur falsafah lain yang saya temui adalah daripada Sahariah binti Haji Ismail pada tahun 2015. Beliau menyatakan seorang insan itu perlu seimbang dari segi kehidupan sosialnya dan dalam diri mereka sendiri. Contohnya dari aspek rohani, emosi, jasmani dan intelek. Maksudnya apabila seseorang itu mempunyai kehidupan yang sempurna, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang negatif seperti mencuri, merompak ataupun sebagainya. Dan proses pendidikan juga merupakan kitaran hayat insan yang wujud dalam diri seseorang manusia. Seseorang insan itu akan terdidik daripada kitaran hidupnya daripada kecil. Contohnya sebagai seorang Muslim, mereka akan dididik oleh kedua ibu bapanya daripada kecil dengan nilai-nilai yang murni, tidak melakukan perkara yang negatif, selalu mewujudkan keharmonian dalam individu, selalu menerapkan perkara-perkara yang baik daripada kecil. Jadi mereka tidak akan melakukan perkara yang negatif, dan mereka juga apabila mereka mempunyai pendidikan yang ilmu di dada, mereka dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Unsur falsafah yang ketiga yang saya temui adalah daripada Sufyan Husin pada tahun 2018, iaitu beliau menyatakan pembangunan modal insan ini bukanlah satu usaha yang remeh dan boleh diambil mudah. Ia tidak seperti pembangunan material. Jika pembangunan ini gagal, ia akan menyebabkan seluruh masyarakat, terutama dalam negara, boleh menyebabkan huru-hara dan akan meningkatkan perkara yang negatif. Contohnya, apabila mereka tidak menitik beratkan tentang pembangunan modal insan ini, mereka akan melakukan perkara yang negatif. Contohnya, jenayah yang selalu
dipertikaikan dalam masyarakat, itu berlaku kerana mereka tidak mempunyai pendidikan dalam diri, mereka tidak menerapkan nilai-nilai murni dan mereka terpengaruh dengan gejala-gejala yang boleh menyebabkan mereka rosak. Usul falsafah yang terakhir yang saya jumpa adalah daripada Wan Muhammad Noor, Wan Daud pada tahun 1998, iaitu beliau menyatakan Islamisasi ilmu ini adalah untuk melahirkan masyarakat ataupun manusia yang mempunyai akhlak yang mulia dan sempurna adabnya. Ini bermaksud apabila kita mengamalkan Islamisasi ilmu secara umumnya sejak kecil lagi, seseorang individu akan mempunyai nilai akhlak yang tinggi dan mereka tidak akan terjerumus dengan perkara yang negatif, yang sia-sia. Jadi untuk melakukan jenayah, untuk melakukan perkara yang tidak baik, yang tidak sihat, tidak akan berleluasa dalam kalangan masyarakat, terutama dalam kalangan remaja. Melalui kajian ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah. Antaranya ialah kami menggunakan kaedah rujukan buku untuk menambahkan maklumat yang sedia ada. Selain itu, kami juga telah menggunakan kaedah dengan melayari internet untuk mencari laman-laman web yang berkaitan dengan tugasan kami, iaitu cadangan dalam langkah membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Selain itu, kami juga telah menggunakan kaedah penggunaan Google Form untuk menganalisis kadar jenayah di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aliizati binti Muhammad Zamli. Nombor matrik C21A2349. Pada bahagian data kajian ini akan membincangkan tentang analisis tentang cadangan dan langkah-langkah membendung dan mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Kami telah mendapatkan maklum balas daripada 30 orang responden. Mereka berumur antara 17 hingga 50 tahun. Antara soalan yang kami kemukakan kepada mereka adalah, adakah kerajaan membantu dalam mengurangkan kadar jenayah di Malaysia? 96.6% responden bersetuju. Kerajaan mengambil pelbagai inisiatif dalam mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Seterusnya, adakah anda bersetuju peningkatan kes jenayah di Malaysia juga melibatkan golongan warga asing? 56.7% responden sangat bersetuju kes jenayah meningkat melibatkan warga asing yang masuk ke Malaysia. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan taraf hidup di Malaysia. Seterusnya, dalam carta kami telah menyenaraikan 4 golongan yang sering menjadi sasaran jenayah. Menurut responden, remaja merupakan antara golongan yang sering menjadi sasaran jenayah. Hal ini mungkin disebabkan kebanyakan remaja zaman sekarang sering bekerja bagi mendapatkan wang sampingan mereka. Yang kedua adalah golongan warga emas. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor usia mereka. Yang ketiga adalah golongan dewasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh golongan dewasa sudah mampu menghasilkan kewangan mereka sendiri. Justru, mereka mempunyai pelbagai aset yang bernilai dan menjadi sasaran jenayah. Yang terakhir merupakan golongan kanak-kanak. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenayah penjualan organ. Justru itu, golongan ini paling sedikit menjadi sasaran jenayah. Hal ini mungkin disebabkan oleh golongan yang telah mendapat pelbagai pendedahan daripada pelbagai media massa. Perbincangan tajuk cadangan dan langkah-langkah membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Langkah pertama, penubuhan MCPF 1993 membolehkan negara terlibat secara langsung dalam forum berkaitan pencegahan jenayah yang dilaksanakan seperti Persatuan Bangsa Bersatu (PBB). Yang kedua, Perdana Menteri Malaysia ke-4 ingin menjadikan penguraian jenayah sebagai teras dan agenda dalam pembangunan negara, iaitu dalam RMK, Rancangan Malaysia, setiap 5 tahun selain peningkatan kualiti hidup. Yang ketiga, pelaksanaan meminta bidaan undang-undang penambahkan dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia agar relevan dengan situasi semasa. Yang keempat, memperkenalkan konsep pandai selamat. Ciri pandai selamat ialah pandai yang bebas daripada semua ancaman fizikal, sosial dan mental, persertekaran yang sentiasa dalam keadaan terpelihara, penghuni sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Yang kelima, keselamatan sempadan. Bagi mengurangkan jenayah, negara berhasrat untuk menaik taraf keselamatan negara disebabkan oleh peningkatan kes pembedakan manusia, penyeludupan dan pengedaran dadah. Yang ketiga, menjual senjata api secara haram. Keenam, mentransformasi pasukan polis. Pihak kerajaan mestilah meningkatkan sistem daripada laporan bertulis kepada laporan Twitter agar maklumat tidak bertindih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan bin Muhammad Hamdi. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi. Jadi refleksi kumpulan kami adalah berkaitan dengan kami punya tajuk, iaitu langkah-langkah membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia.
Daripada kami punya penganalisian, kami akan mengumpulkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kadar jenayah dan cara untuk membunuh jenayah melalui Google Form, di mana kami akan mengedarkan form-form melalui WhatsApp ataupun media sosial, di mana akan diedarkan kepada orang-orang ramai atau perkenalan kami. Jadi ini adalah rupa analisis kami, di mana kami akan melakukan analisis bergantung kepada berapa banyak yang akan menjawab dengan jawapan-jawapan yang telah kami berikan di Google Form, berserta dengan mereka punya idea ataupun pendapat mengenai cara membendung jenayah di Malaysia. Jadi dalam masa kami melakukan tugasan ini, kami melalui pelbagai rintangan dan melalui masalah di mana pada masa kini adalah zaman COVID, penyakit yang berbahaya, dan menyebabkan kumpulan kami mengalami kepayahan untuk mengumpulkan maklumat berserta dengan bukti-bukti. Jadi kami tidak boleh berinteraksi secara fizikal lah dengan orang-orang yang ingin kami temubual. Jadi kami terpaksa menggunakan langkah cara Google Form, ataupun kami terpaksa melakukan rujukan melalui buku ataupun online. Jadi dalam masa kami melakukan tugasan ini juga, kami juga mengalami masalah internet, di mana sekarang adalah musim hujan dan ada beberapa rakan kami mengalami masalah talian, di mana mereka tidak dapat melakukan rujukan ataupun pencarian berkenaan dengan tajuk kami. Dan ini juga menyebabkan kesukaran untuk kami menyiapkan tugasan ini, tapi Alhamdulillah kami tetap menyiapkan tugasan ini dalam masa yang diberikan. Jadi dalam masa kami menyiapkan tugasan ini, kami telah mempelajari pelbagai cara dan pelbagai perkara berkenaan isu semasa berkaitan dengan masalah jenayah ataupun peningkatan ataupun cara untuk mengurangkan jenayah di Malaysia. Jadi ini juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kumpulan kami berkenaan dengan kadar jenayah di Malaysia dan cara untuk membendung jenayah-jenayah di Malaysia. Terima kasih. Kesimpulannya, kes jenayah di Malaysia semakin menghantui pemikiran masyarakat kita. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan kemelip sosial. Peningkatan kadar jenayah akan mengacau bilaukan minda masyarakat kita. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kita tidak dapat menjalankan kegiatan mereka dengan aman dan harmoni. Permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan menggembeleng kudrat antara pelbagai pihak. Maksudnya bekerjasama antara satu sama lain. Pendekatan yang diambil haruslah dijalankan dengan bijaksana dan berhati-hati. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa langkah yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Sekiranya tidak ditangani dengan bijaksana, adalah amat mustahil untuk rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.